Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, jadi kalau tak salah hari itu kita berhenti pada kata musannif rahimahullah fa amma lakin mukhaffafah fatuhmalu. Kan? Tapi yang pentingnya kita berhenti di pertengahan inna wa akhawatuha. Jadi kita akan ke belakang balik, kita akan sebutkan kita akan ulang balik secara ringkas berkenaan dengan inna wa akhawatuha. Baik, jadi masih lagi dalam bab an-nawasikh. Jadi nawasikh al-mubtada wal khabar. Nawasikh mubtada dan juga khabar. Jadi asal mubtada dia punya amil yang merofakkan dia adalah ibtida, amil maknawi. Asalnya adalah amil maknawi. Zaidun qaimun, Zaid mubtada, qaimun khabar. Jadi Zaid marfu' bil ibtida. Adapun qaimun khabar marfu' bil mubtada. Dan amil dia amil maknawi. Jadi amil ada dua, satu amil maknawi, satu amil lafzi. Jadi amil maknawi ada dua, iaitu ibtida dan juga at-tajarrud. At-tajarrud pada fi'il, ibtida pada isim. Kita ulang balik. Baik. Jadi di sana ada amil yang mana bila dia datang pada mubtada dan khabar, dia menghilangkan hukum mubtada dan juga khabar. Yang sebelum ni kita panggil mubtada, kita tak panggil lagi dah mubtada. Dan yang sebelum ni kita panggil khabar bagi mubtada, kita tak panggil lagi khabar bagi mubtada. Dan semua tu dipanggil sebagai nawasikh jamak sebab dia ada tiga bahagian. Ada satu bahagian yang merofakkan isim menasabkan khabar. Ini merofakkan isim menasabkan khabar, iaitu kana wa akhawatuha. Dia merofakkan isim yang dulunya kita panggil mubtada. Sekarang ni dipanggil isim bagi kana. Dan menasabkan khabar. Yang sebelum dipanggil khabar mubtada, sekarang ni kita panggil khabar kana. Ikutlah kalimat apa, kana ka, bata ka, sara, laisa, ikut. Jadi ni yang pertama. Isim yang pertama ma yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Yang kedua, isim yang kedua ma yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Bahagian yang kedua menasabkan isim merofakkan khabar, iaitu inna wa akhawatuha. Zaidun qaimun, masuk amil lafzi inna. Sekarang ni inna ni dia tolak, kita ibaratkan dia tolak, menghilangkan amil maknawi tadi. Sekarang ni ada amil lafzi. Jadi inna ni menasabkan mubtada. Tadi mubtada, sekarang ni tak panggil dah mubtada. Mubtada ni dipanggil isim inna. Inna Zaidan qaimun. Qaimun tadi khabar mubtada, sekarang ni kita panggil khabar inna. Ni yang kedua. Dan yang ketiga ma yansibuhuma. Yani ma yansibul mubtada wal khabara ma'an. Dia menasabkan kedua-dua sekali. Iaitu zanna wa akhawatuha. Zanna wa akhawatuha. Jadi kana wa akhawatuha kita dah Abu Musa Sayyidina Muhammad kita dah baca dah. Iaitu ada 13. Ada 13 dan daripada 13 itu terbahagi kepada 3 dari sudut amal. Ada 8 yang beramal tanpa syarat. Maknanya kismun ya'mal biduni syarat. Itu 8. Kemudian 4 selepas itu mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha, yakni ya'mal bi syarti taqaddumi nafyin au nahyin au du'a.
Doa tak silap ana. Baik. Itu syarat ataupun kita kata bi syarti taqaddumi nafyin au syibhihi. Dengan syarat didahului nafi ataupun syibih nafi. Ini 4 ni. Dan satu lagi ya'mal bi syarti taqaddumi ma al masdariyah az-zarfiyah. 3. Itu dari sudut beramal. Dari sudut dia punya amal dia ada bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Daripada sudut tasarruf juga terbagi kepada 3. Ada bahagian yang yatasarraf ma yatasarraf fil fi'liyah tasarrufan kamilan. Itu ada 7. Lepas tu yang kedua ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan naqisan, dan yang satu lagi ma la yatasarrafu aslan. Ada orang ramai ya? Kau tengok, tutup orang itu dia. Dengar macam bunyi orang ketuk. Okey. Jadi apa maksud ma yatasarrafu fi'lan? Ma yatasarrafu tasarrufan kamilan, ma yatasarrafu tasarrufan naqisan, dan ma la yatasarrafu aslan. Maksud ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan kamilan maknanya datang daripadanya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan amar. Yang kedua ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan naqisan, iaitu datang daripada fi'il ni fi'il madhi dan mudhari' saja. Yang ma la yatasarrafu aslan, dia hanya ada fi'il madhi saja, laisa dan juga dama. Itu bagi kepada 3. Itu pada bab kana wa akhawatuha. Kemudian yang kita nak adalah tafsir-tafsir yang lain tu kita tak masuk. Kita terus kepada inna wa akhawatuha. Jadi inna wa akhawatuha pun kita dah sebut dah sebelum ni. Ada 6. Inna wa anna wa ka'anna atau walakinna wa ka'anna walaita wa la'alla. Ada 6. Yang tadi kisim yang pertama tadi ma yarfa'ul isma wa yansibul khabar, semuanya fa'il. Itu semua fa'il. Adapun inna wa akhawatuha semuanya huruf. Kesemuanya huruf. Baik. Jadi inna litaukid ataupun kita tadi takkid. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. Jadi ada 6. Ini kita dah sebut sebelum ni kan. Jadi inna ni dia huruf taukid dan juga nasab. Jadi dia menasabkan isim selepas dia, dan dia juga bagi faedah menguatkan percakapan kita, nisbah percakapan tersebut. Adapun anna, beza inna dengan anna sama juga, dia taukid wa nasbin, tapi ada tambah satu lagi wa masdar. Wa masdarin. Tuan anna. Dan sama faedah dia dengan inna, tapi ada satu lagi tambahan iaitu masdar. Maknanya anna dan apa selepas dia tu ditakwilkan dengan masdar. Maka ikutlah al-muawwal. Yang muawwal min anna tu kadang-kadang fi mahalli raf'in, terkadang fi mahalli nasbin, terkadang fi mahalli jarrin. Boleh ha? Contoh ayat Quran kita kata inna awalam kalau silap tolong perbetulkan awalam yakfihim inna anzalna. Tu ayat dia. Awalam yakfihim inna anzalna. Anna afwan. Tadi hina ni kena anna. Awalam yakfihim anna anzalna. Jadi kat sini anna sini yakni al-muawwal
al-muawwal daripada anna dan juga ma'mulai dia isim dan isim dan khabar dia di tempat rafa'. Jadi fa'il bagi yakfi. Ai awalam yakfihim inzaluna. Ada tempat nasab. Contoh tempat nasab apa? Alim tu contohnya. Alim tu annaka musafirun. Ai alim tu safaraka. Alim tu safaraka. Kita tukar dia jadi tempat, dua tempat nasab. Terkadang duduk tempat jar. Dia tengok keadaan dia. Tengok mauqi' dia lah. Ada mauqi' dia tempat nasab, ada mauqi' jar dan terkadang rafa'. Tu an, huruf taukid, nasab dan juga masdar. Dan dia termasuk dalam apa itu kita mengaji? Mausul. Mausul harfi. Mausul ada ismi, ada harfi. Ini masuk dalam mausul harfi. Ulang balik. Baik. Kemudian lakinna. Lakinna ni di istidrak. Harful istidrak. Apa maksud istidrak? Iaitu ta'kibul kalam bi nafyi ma yutawahhamu subutuhu au nafyu ma yutawahhamu au isbat. Tadi ma nafi ni isbat. Au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Ini makna istidrak. Yang ni dia tak boleh duduk di awal kalam sebab kita nak takwilkan dia. Dia dengan dua makmul dia, iaitu dia punya isim dan khabar dia, kita nak takwilkan dia. Sama ada dia jadi fa'il ataupun jadi maf'ulun bihi ataupun jadi isim majrur. Ikut keadaan. Jadi dia tak duduk awal kalam. Lepas tu awal kalam dia kita akan baca inna. Tempat yang ditakwil kita akan baca anna. Okay. Dan lakin ni pun sama juga. Dia tak duduk di awal kalam. Sebab dia tujuannya takkibul kalam. Takkib ni dia contohnya seorang tu dia kita kata ana nak takkib sikit kalam tadi. Sebab dia dah takkib ni dia datang selepas. Akib mengeringi. Jadi bila seorang tu cakap, lepas tu ada seorang lagi cakap. Faham tak? Jadi maknanya dia tu datang selepas akib. Akib ni kalau kaki kita punya apa? Nama apa? Tumit. Dia datang selepas. Tu kalau dalam kitab-kitab pun ada baca Fatul Uqiba sekian. Maknanya ada percakapan tu pun ditakibkan pula. Ada datang selepas tu perkataan, datangkan dengan satu perkataan yang lain. Jadi istidrak ni maksud dia ta'kibul kalam, maknanya ada kalam sebelum tu. Ada kalam sebelum tu, lepas tu datang kalam selepas tu. Untuk apa? Untuk nafi apa yang diwahamkan sabit dia ataupun mengisbatkan apa yang diwahamkan nafi. Contoh anda cakap Zaidun Karim. Zaidun Karim. Jadi daripada perkataan Zaidun Karim, maka kita punya orang akan ingat Zaid ni bukan Zaidun Ghani. Zaid ni seorang orang yang kaya. Jadi orang ingat Zaid ni, boleh jadi orang waham Zaid ni Karim, pemurah sebab dia kaya. Jadi untuk
nafikan apa yang diwahamkan subut dia, maka didatangkan dengan lakinnahu bakhil. Zaidun ghani, maka orang akan waham kata orang akan zon kata dia ni pemurah. Jadi untuk menafikan waham tersebut, apa yang diwahamkan sabitnya, maka didatangkan dengan lakinna. Hal ini dinamakan ta'kibul kalam binafi ma yutawahhamu subutuhu. Nak nafikan tak sabit benda tu, lakinnahu bakhil. Ataupun isbatkan apa yang diwahamkan ternafinya. Contoh apa? Contoh kita kata Zaidun dhaif. Kita kata Zaid ni lemah. Zaid ni lemah. Biasanya orang lemah ni dia penakut. Tapi kita kata lakinnahu syuja'. Lakinnahu syuja'. Kita nak isbatkan apa yang diwahamkan ternafinya benda tersebut. Kita nak bagi tahu jaban tu ternafi. Ataupun kita kata lakinnahu laisa bijaban. Ataupun lakinnahu laisa jabanan. Tu nak nafi, ni maksud dia ta'kibul kalam bin nafi ma yutawahhamu subutu au bi isbat ma yutawahhamu nafihu. Sebab tu dia datang selepas kalam. Sebab tu namakan ta'kibul kalam. Nak ta'kib kalam ni sebelum ni. Kemudian ka'anna li tashbih. Ka'anna li tashbih ataupun li zon atau syak. Ka'anna li tashbih, untuk mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu. Beza ka'anna dengan kaf, apa beza dia? Mal farq baina ka'anna wa kaf? Kilahuma min adawat tashbih. Min apa dia? Ka'anna masuk pada musyabbah, kaf masuk pada musyabbah bihi. Ka'anna Zaidan qamarun. Ka'anna Zaidan qamarun. Siapa musyabbah atau musyabbah bih? Musyabbah Zaid. Qamarun musyabbah bihi, yang dirupakan dengannya. Tapi kalau pakai kaf selepas dia mesti musyabbah bih. Zaidun kal qamar. Jadi kal qamar selepas kaf tu musyabbah bihi. Zaidun tu musyabbah. Tapi dekat ka'anna selepas dia musyabbah. Itu beza kaf dengan ka'anna. Dua-duanya daripada adat tashbih. Jadi adat tashbih ada 3, sama ada huruf, fa'il ataupun isim. Jadi adat tashbih huruf 2 ni, ka'anna dan juga kaf. Okey. Dan lizon awisyak. Yang ni kalau khabar dia khabar mushtaq. Contoh ana cakap ka'annahu marid. Wallahi ka'annahu marid. Yang ni ada zon ataupun syak. Wallahi ka'annahu ghadban. Ni seolah-olah dia tu orang yang marah. Walaita litamanni, dan la'alla li at-taraji. Litaraji itu kita sebut, lepas tu litawaqu' pun kita sebut, litawaqqu'i wal isfaq. Isfaq. Dan juga disebut li ta'lil. Kita dah bagi dah itu kan. Ini sekadar sedikit ulangan. Bismillah. Laita litamanni. Tamanni apa? Talabu ma la tama'a fi. Tamanni maknanya tamak pada benda yang tidak ditamak benda tu. Ditamakkan padanya, ataupun nak satu benda yang tamak satu benda yang mustahil. Mustahil untuk dapat. Mustahil untuk dapat.
ataupun ma fihi usrun, ada pada benda tersebut tu kesusahan. Itu tamanni. Baik. Adapun litaraji, kita tengok dalam litaraji talabul mahbub al-mustaqrab husuluhu. Kita jangan lama. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala as-sani inna. As-sani minan nawasikh inna wa anna litakid walakinna lilistidrak wa ka'anna litashbih aw adh-dhann wa laita litamanni wa la'alla litaraji aw al-ishfaq aw at-ta'lil. Fayansibna al-mubtada'a isman lahunna wa yarfa'na al-khabara khabaran lahunna. Ini jelas Syarih, qala syarih rahimahullah atsani min nawasikhil mubtada'i wal khabar ma yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Jadi yang kedua daripada nawasikh mubtada' dan khabar, apa yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa huwa sittatu ahrufin, ada 6 huruf, inna wa anna. Wa ma'nahuma at-taukid. Makna kedua-duanya taukid. Maksudnya dia bagi faedah takkid. Taqulu Zaidun qa'imun. Summa tudkhilu inna li ta'kidil khabar wa takririhi. Ini wa takririhi wa isbatihi. Kemudian kamu kata Zaidun qa'im. Kemudian kamu masukkan inna untuk mentakkidkan khabar tersebut. Untuk mentakkidkan khabar. Fataqul inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Seorang yang berdiri. Wa kadzalika anna. Begitu juga anna. Maknanya anna pun bagi faedah taukid. Illa annaha la budda an yasbiqaha kalamun. Kecuali anna ni, bahasanya anna ni tak dapat tidak didahului kah kalam. Ka qaulika balaghani au a'jabani wa nahwu wa nahwu dzalika. Wa nahwa dzalika. Jadi mesti didahulu sebelumnya kalam. Baik. Balaghani annaka musafirun. Contoh. Wa makna walakinna, dan lakinna wa maknaha al-istidrak wa huwa ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Yuqalu Zaidun alimun. Fayuhimu dhalikal qaul annahu salihun. Fataqulu lakinnahu fasiqun. Ta'qibul kalam itu mengiringi kalam dengan angkat, nak menghilangkan apa yang diwahamkan subutnya, apa yang diwahamkan sabitnya benda tersebut, ataupun apa yang diwahamkan tenafinya benda tersebut. Seperti dikatakan dalam bahasa Arab Zaidun alimun, maka perkataan ini bagi waham Zaid itu soleh, sebab biasanya orang alim ni soleh. Fataqulu lakinnahu fasikun, tetapi ia orang fasik. Wa taqulu ma Zaidun syuja'. Wa taqulu ma Zaidun syuja'. Kamu kata Zaid ni penakut, dia tak berani. Fayuhimu zalika ay fayuhimu zalikal qaul annahu laysa bikarim. Orang yang syuja', selalunya orang yang syuja' dia orang yang pemurah. Sebab orang syuja' dia berani mengkedepankan duit dia. Dia pemurah, dia berani untuk memberi duit dia. Tak ada sifat syaja'ah. Dia takkan berani keluarkan duit dalam poket dia. Dia takkan berani nak belanja orang sebab dia tak ada sifat syaja'ah. Orang yang ada sifat syaja'ah, dia yang mampu untuk memberi, nak bagi bantuan, keluarkan duit, belanja dan sebagainya. Sebab tu bila sebut ma Zaidun syuja', maka bagi bagi faham annahu laisa bikarim. Fatakul lakinahu karim. Fayuhimu zalika annahu laisa bikarim. Fatakulu lakinahu karim. Wa ka'anna litashbih. Jadi kalau kita tengok amsilah ni pun, kita tengok Zaidun alimun, ada dulu kalam sebelum dia. Ma Zaidun syuja', bau lakinahu karim. Zaidun alimun lakinahu fasikun. Adanya kena didahului oleh kalam.
Betul, nombor 3 tu pun kata apa ni, Syekh Muhammad Muhyiddin, min amsilati syarih ta'lam annahu la budda an yataqaddama ala lakin kalam. Wa ka'anna litashbih ka qaulika ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun. Itu jelas. Wa dhann awiz dhanni. Yani wa ka'anna litashbih awiz dhanni ai au lizzann. Ka qaulika ka'anna zaidan katibun. Ka'anna zaidan katibun. Wa laita litabanni, dan laita tu litamanni. Apa maksud tamanni? Wa huwa atamanni talabu ma la tama'a fihi, ataupun kita kata talabul amril mustahil, ataupun talabu ma fihi usrun. Disebut juga dalam kitab-kitab yang lain dengan takrif demikian. Kaqauli syekh, seperti kata syekh orang tua ni. Kata syekh ni bukan syekh ni, syekh orang tua. Kata laita syababa ya'udu yauman. Yani ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Jadi dia kata laita syabab, apa dia? Dia cita-cita satu benda yang mustahil. Nak kembali ke waktu muda. Nak kembali ke zaman muda. Laita syababa ya'udu, kembali yauman, satu hari ya. Sehari ya. Maka jadi sebab aku dapat ukhbirahu bima fa'ala al-mashi, apa yang dilakukan oleh waktu tua. Maknanya dia kesal dengan apa yang dilakukan pada waktu dulu, dan ni sekarang ni dah tua dah. Selalunya macam tu lah. Jadi nak elakkan penyesalan tu lah, daripada sinilah kita kena, ketika muda ni lah kena usaha. Mau jarang-jarang sekali lah, sebab biasanya waktu tu sehat, waktu tu badan sehat. Lepas tu tambah kalau ada duit pula, senang pula, lagilah. Jadi waktu tu lah orang kata tarikan-tarikan untuk lupa tu kepada Tuhan tu banyak. Taib, laita syababa ya'udu yauman au ma fihi usrun. Ini pada sebut au ma fihi usrun. Ka qaulil mu'dim al-ayis, seperti perkataan orang mu'dim, yakni al-fakir. Al-fakir alladhi la yamliku syai'an. Al-ayis, yang putus asa. Yang putus asa. Dia fakir, lepas tu putus asa dah. Laita li kintaran minaz zahab. Mana tak cari kintar ni itu. Ada orang cari kintar. 100 kilo. 100 kilo zahab. Okay. Jadi sahabat kita kata 1 kilo zahab kintar. Ya, maknanya dia cita-cita, dia kata dia dah ada 100 kilo zahab. Dia ni dah lah fakir, apa pun tak ada, nak 100 kilo zahab. Jadi benda tu boleh dapat tak? Boleh dapat, tapi susah sangat. Nisbah dengan orang fakir, susah sangat. Apa dia? Satu ritel zahab. 1 liter zahab. Ini dia kata satu timbangan lah. Satu timbangan. Anda sebut 1 kilo itu. Kau nak buat andaian je. Sebab tak silap anda pun tak tahu maksud kintar ni. Buat andaian, maknanya andaian 100 kilo. Wala'alla litaraji wa huwa talabul mahbub al-mustaqrab husuluhu. Kaqaulika la'alla Allaha yarhamuni. Yang ni kita terjemah dengan harap-harap. Itu menuntut sesuatu benda yang disukai. Menuntut satu yang disukai, yang kata hampir perolehnya. Yang dibilang hampir untuk memperolehnya. Kaqaulika la'alla Allaha yarhamuni. Mudah-mudahan, moga-moga Allah Ta'ala merahmati aku.
Satu lagi lil isfaq, yang ni kita terjemah dengan bimbang-bimbang. Au lil isfaq. Isfaq ni apa? Bimbang-bimbang, izharur rahmah, kita menzahirkan rasa kasihan belas. Wa huwa tawaqqu'ul makruh. Iaitu tawakkuk ni kan, apa tawakkuk ni? Kita macam apa, andai satu benda makruh. Kita tak mau. Tapi kita takut-takut, bimbang-bimbang. Macam kita kata ada orang tu nak keluar rumah, kata la takhrujil an. Jangan keluar sekarang. La'allal adu wa qarib. Bimbang-bimbang musuh dia dekat. Dia nak tak benda tu berlaku. Kalau musuh main serang, dia tak mau. Tapi dia bimbang. Ada isfaq. Yang ni izhar ar-rahmah, asy-syafaqah. Wa huwa tawaqqu'ul makruh ka qaulika la'alla zaidan halikun. Yang ni bimbang-bimbang dia halik. Dia tak mau pun dia tu binasa. Dia tak mau pun dia mati, tapi bimbang-bimbang takut dia mati. Tak sampai lagi umur ni. Contoh. Au li ta'lil, ataupun la'alla li ta'lil ka qaulihi ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru. Ai likai yatadhakkar. Maka katakanlah kamu berdua, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun, lahu ay li fir'aun qaulan layyinan, yakni perkataan yang lembut. La'allahu, yakni likai, supaya dia ambil peringatan. Nassa ala zalikal akhfash. Itu berkenaan dengan makna bagi huruf-huruf ni. Kemudian barulah masuk, kita tak berhenti sini, ini pun kita dah sebut dah itu berkenaan dengan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ada empat yang atas ni, yang bersabdu ni, bersyaddah ni. Inna, anna, lakinna, ka'anna. Okey. Jadi kita ada anna, inna, ka'anna. Satu lagi lakinna. Jadi dia ada hukum dia. Dia ada terkadang inna ditakhfifkan. Jadi in. Anna terkadang ditakhfifkan jadi an. Ka'anna ditakhfifkan jadi ka'an. Dan lakinna pun sama juga, ditakhfifkan jadi lakin. Jadi matan yang selepas ni dia nak ceritakan pasal masalah inna ditakhfifkan, anna ditakhfifkan, ka'anna ditakhfifkan, dan lakinna ditakhfifkan. Bila ditakhfifkan, adakah wajib beramal ataupun tidak wajib beramal, ataupun dua-dua boleh. Maka inilah perbincangan kita. Baik. Kata musannif apa? In lam taktarin bihinna ma al-harfiyyah. Tadi dia sebut apa? Dia kata hadhil adawat, 6 ni, hadhil adawat, dia kata menasabkan isim, merafa'kan khabar. Merafa'kan khabar. Hukum dia menasabkan isim, merafa'kan khabar tu, illam taktarin bihinna ma al-harfiyyah. Jika tidak kita kata berhubung dengan adawat tadi, ma al-harfiyyah. Dia tidak berhubung dengan ma al-harfiyyah.
Contoh, innamallahu ilahun wahid. Illa laita fayajuzu al-amran. Kecuali laita, maka harus kedua-duanya. Harus kedua-dua apa? Harus untuk ihmalkan dan juga ikmalkan. Silap, yang ni tak masuk lagi. Selepas ni baru masuk bab yang anda sebut ni. Ni masalah ma dulu. Afwan. Okey, ni masalah ma. Dia kata hadhil adawat ni menasabkan isim, merafakkan khabar jika tidak berhubung ataupun tidak menyertainya ma al-harfiyah. Ataupun disebut ma kafah. Sebab dia kafah, dia menahan amalan inna. Faham? Inna asalnya menasabkan, adawat ni asalnya menasabkan, tapi masuk ma ni takufu amalaha. Faham? Dia menahan daripada dia beramal. Disebut sebagai makafah. Kadang-kadang kita baca hadis tu innamal a'malu binniyat, innama disebut kafah makfufah. Apa dia kafah makfufah? Siapa yang dah mengaji nahwu, pasal makafah ni dia tahu dah. Ma tu kafah, inna tu makfufah. Inna kafah, inna ada ma tu kafah, inna daripada beramal. Maka inna tu jadi makfufah. Dia yang ditahan daripada beramal. Okay. Tengok kalau jumpa tengok syarah disebut innama, tersebut kafah makfufah. Siapa yang kafah, siapa yang makfufah? Yang kafah ni ma ni. Dia yang kafah amal inna. Makfufah ni inna. Dia yang ditahan. Kafah makfufah. Disebut juga ni sini ma al-harfiyah. Illa laita fayajuzul amran. Kecuali laita, maka harus kedua-duanya. Iaitu harus kita peramalkan dia, harus kita ihmalkan dia. Maknanya kita tidak amalkan dia. Qala syarih rahimahullah, innama tansibu hadhil adawat al-asma' wa tarfa'ul akhbar bi syarti alla taqtarina bihinna ma al-harfiyah. Yang anda sebut tadi. Hanya saja hadhil adawat ni menasabkan isim dan merafakkan khabar dengan syarat tidak menyertai adawat ni, tidak menyertai ma al-harfiyah. Fa in iktaranat bihinna batala amaluhunna. Jika iktaranat, dia menyertai, berhubung dengan dia ma ni, maka amal dia terbatal. Maka bila amal dia terbatal, tadi isim huruf ni hanya khusus dengan isim. Tapi bila masuk ma, dia dah tak khusus dengan isim dah. Bila masuk ma, dia tak khusus dengan isim. Wa sahha dukhuluhunna 'alal jumlah al-fi'liyah. Bila masuk ma, maka boleh masuk atas jumlah fi'liyah. Innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Selepas dia fa'il. Dia tak khusus dengan isim. Bila masuk ma, dia tak khusus dengan isim dah. Baik. Dan dia pun tidak beramal. Sebab apa? Sebab dia tak beramal. Asalnya dia beramal, lepas tu dia tak beramal. Yang ni yang antum kena ingat kira. Nampak muka macam lesu apa. Lama tinggal nahu. Jangan tinggal baca, kena ni. Dia kena tatbik. Ni selalu kita kena ni. Oh, benda tu tak lupa. Mungkinlah ada tak ingat sikit apa, kita boleh rujuk semula. Jadi iaitu kita balik kepada perbincangan huruf. Ada huruf yang mukhtassah bil asma'. Ada huruf yang mukhtassah
bil af'al. Ada huruf yang dia tidak khusus dengan mana satu, huruf mushtarakah bainahuma. Dan tiap-tiap satu tu, tiga tu, huruf kita bagi ada tiga bahagian tadi. 1, 2, 3, tiap-tiap satu ni pecah dua, sama ada beramal ataupun tidak beramal. Huruf yang mukhtassah bil af'al sama ada dia amilah ataupun ghairu amilah ataupun disebut muhmalah. Yang ni pun sama juga. Amilah, muhmalah. Amilah, muhmalah. Jadi asal pada huruf yang mushtarakah, masuk mushtarakah apa? Dia masuk pada isim, dia masuk pada fa'il. Asal pada huruf yang mushtarakah, dia tidak beramal. Asal pada huruf yang mushtarakah, dia tidak beramal. Maknanya yang tak mushtarakah beramal. Jadi tadi huruf-huruf ni dia beramal ke tidak beramal? Dia tak beramal. Dia beramal. Dia menasakkan. Sebab tadi dia hanya khusus kepada isim dan dia menasakkan. Lepas tu bila masuk ma, dia tidak khusus pada isim, tapi boleh juga masuk pada fa'il. Dia jadi mushtarakah. Maka bila jadi mushtarakah, dia jadi tidak beramal lah. Sebab asal pada huruf mushtarakah dia tidak beramal. Waktu sini fa in iqtaranat bihinna batala amaluhunna wa sahha dukhuluhunna ala jumlah al-fi'liyah. Qala Allah Ta'ala, ni nak bagi contoh masuk atas jumlah fi'liyah. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul innama yuha. Innama selepas ada yuha. Ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu syahid kita dekat innama yuha. Lepas tu waqala ta'ala ka'annama yusakuna. Ka'anna masuk ma kafah ataupun ma harfiyah. Selepas dia fa'il. Ka'annama yusakuna ilal maut. Wa qala sya'ir fa wallahi ma faraqtukum qaliyan lakum walakinnama yuqda fasawfa yakunu. Ini ada sebut dah itu kan. Walakin ma yuqda fasawfa yakunu. Ma taraktu ma faraqtukum wallahi ma faraqtukum qaliyan lakum. Dia kata wallahi, demi Allah ma faraqtukum qaliyan ay karihan lakum. Dia kata aku tidak meninggalkan kamu kerana aku bencikan kamu. Qaliyan ni hal daripada domir at-ta dalam faraqtukum. Ma nafiyah. Wallah ni huruf jar. Ini muqsam bihi. Nafiyah, betul fa'il, apa ni fa'il madhi, ini fa'il dia, ini maf'ulun bihi, yang ni hal daripada tak. Ma faraqtukum, ini aku tidak tinggalkan kamu, qaliyan lakum, hal keadaan aku dibenci pada kamu. Dia dipaksa berpisah dengan siapa, Allahu a'lam lah. Nak tengok syarah dia. Jadi ma faraqtukum qaliyan lakum, tetapi apa, walakinna ma yuqda, tetapi apa yang telah yuqda, apa yang telah ditakdirkan, yang telah ditentukan, saufa yakunu, benda tu akan berlaku. Ma sini ma mausulah.
walakinna ma yuqda, apa yang yuqda ni dia punya silah mausul. Kita sebut dah hari tu. Maknanya berlaku sahwun daripada Syekh Ibn Hisham. Tersilap buat mai. Misal ni la yasluh bagi masalah lakinna yang dimasuki oleh ma kafah. Sebab sini bukan ma kafah, bukan ma harfiyah. Sini ma mausulah. Yuqda ni silah dia. La mahalla lahu minal i'rab. Apa ni? Yuqda ni. Saufa yakun ni khabar bagi lakinna. Ma tu isim dia, yakun ni khabar dia. Jadi di sini tidak ada, kita sebut dah itu ni, kita terangkan sekali lagi cepat-cepat. Nak beritahu sini ada berlaku kesilapan. Ada pun misal yang betul dia ada di bawah tu. Dan Ashmuni ikut sebut juga benda yang sama dalam kitab dia. Dia buat datangkan misal ni. Walakin nama yuqda fasawfa yakun. Di sini ma ni mausulah. Boleh tengoklah ta'liq bawah tu. Dekat asyahidu fihi qawlu lakinnama fa innal muallif qad tawahhama annama hadhi kafah wa annaha dakhalat ala lakin faman atha minal amal wa azalat ikhtisasaha bil jumlatil ismiyah wa qad taba'ahu al-Ashmuni ala hadha wa hadha alladhi tawahhamahu al-muallif khata'un. Itu tersilap. Bal ma hadhi mausul ismi huwa ismu lakin kama qarrarnahu fi ibaratil i'rab. Tengok dalam i'rab itu. Walakin huna amilatun nasbi war rafa' wa hiya dakhilah ala jumlah ismiyah la fi'liyah. Fafham dhalika kullahu. Wa sawabul istishhad lima arada al muallif al istishhadu lahu bi qawli imri'il qais walakinnama as'a. Itu yang betul dia. Selepas dia datang fi'il. فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيًا لَكُمْ وَلَكِنَّمَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ وَقَالَ الْآخَرُ أَعِدْ نَظَرًا يَا عَبْدَ قَيْسٍ لَعَلَّمَا أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الْحِمَارَ الْمُقَيَّدَ لَعَلَّمَا أَضَاءَتْ شيء dia. وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا لَيْتَا فَإِنَّهَا تَكُونُ بَاقِيَةً مَعَ مَا عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ. Dan diistisnakan daripada adawat tu laita. فَإِنَّهَا maka laita tersebut adalah ia kekal bersama dengan ma ikhtisasi laita bil jumlatil ismiyah. Fala yuqalu laita ma qama zaidun. Falidzalika abqau amalaha. Nampak? Karena itulah mereka kata para nahwiyin mengekalkan amal laita. Laita walaupun dimasuki ma tapi dia masih kekal dengan jumlah ismiyah. Laita masih kekal dengan jumlah ismiyah. Dia tak masuk pada jumlah fi'liyah walaupun dimasuki ma. Walaupun dimasuki ma al-kafah. Disebabkan dia masih kekal dengan jumlah ismiyah, dia tak masuk pada jumlah fi'liyah, maka mereka masih mengekalkan amal dia. Wa ajazu fiha al-ihmal. Dan para nahwiyin mengharuskan pada laita tu ihmal. Maknanya tidak beramal. Sebab apa tak beramal pula? Hamlan ay tashbihan ataupun kiasan ala akhawatiha. Ataupun ditashbihkan ataupun dikiaskan ala akhawatiha, atas saudara-saudara dia. Jadi yang tadi itu masuk ma semuanya dah jadi tak beramal. Maka pemasukkan sekali. Wa qawruya bil wajhain qawlu syair qalat ala laita ma hadzal hamamu hamam al hamamul hamama. Dua. Ala laita ma hadzal hamama lana ataupun ala laita ma hadzal hamamu lana ila hamamatina au nisfahu au nisfuhu faqadi. Ini yang kita sebut itu orang perempuan ni dia ni hadatul basar. Dia ni perempuan ni dia mata dia ni kata mata dia tajam. Jadi dia nampak dia ada seekor burung merpati.
Lepas tu dia nampak satu orang kata sekawan burung. Betul ya? Sekawan burung ataupun satu kelompok burung dekat setompok. Nampak dekat ni duk terbang. Dia pun katalah laital hamamamiyah. Laital hamamaliyah. Ini dia apa? Dia tamanni, dia cita-cita al-hamam tu laital hamama liyah. Semua tu laital hamama liyah ila hamamatiyah, digabungkan kepada hamamah dia. Dia punya Allah sallallahu alaihi wasallam, dia punya burung dia. Laital hamama liyah ila hamamatiyah au nisfahu qadiyah. Au nisfahu, au dengan mana waw. Au nisfahu qadiyah, ataupun maknanya satu kumpulan tu dan separuh dia dicampur kepada burung dia, qadiyah, maka memada. Itu cukup dia kata. Tammal hamamu miyah, maka sempurnalah hamam tu jadi 100. Maknanya dia ada nampak satu geng-geng burung ni. Dia kata laital hamama liyah ila hamamiyati. Satu dia punya. Au nisfahu separuh dia. Au nisfahu qadiyah. Tammal hamamu miyah. Faham kan? Jadi yang ni ada 66, ini 33. Diceritakan depa burung-burung tadi masuk dalam jaring pemburu. Lepas tu depa kira betul ada 66. Dia kira macam tu lah. Dia kata apa? Hadatul basar. Dia punya tajam mata dia. Lepas tu dia boleh kira. Dia cakap itu laital hamamaliyah ila hamamatiyah au nisfahu qadiyah tammal hamamu miyah, kat bawah tu. Itu dia kata al-ma'na tatamanna hadhil mar'ah wa qara hamaman ta'iran an yakuna laha hadzal hamam au nisfuhu mundamman kullu dhalika ila hamamatiha. Qalu wa kanat imra'atan hadatal basar qallama yukhti basaruha ala bu'dil masafah. Sedikit sekali, dia kata sedikit sekali, tumpul makafah juga tu, sedikit sekali tersilap mata dia, walaupun jauh jarak satu benda tu. Wara'at yauman hamaman ta'iran, satu hari dia tengok satu kumpulan burung ni. Fanazarat ilaihi summa qalat, dia pun lihat dan dia kata laital hamama liyah ila hamamatiyah au nisfahu qadiyah tammal hamamu miyah. Qalu summa waqa'al hamam fi syarqi sayyad fahasabuhu fawajaduhu 66 hamamatan kama hazarathu ay kama hasibathu. Syahid kita dekat laitaha ala laitama hadzal hamama lana. Atas kaul yang mengata atas al-hamama, dia jadi badal bagi haza. Maknanya haza tu isim laita. Laitama haza. Itu al-hamama. Itu dia badal bagi haza, isim syarat. Yang baca al-hamamu laitama tidak beramal. Haza tu mubtada. Jadi duduk tempat rafa'. Maka al-hamamu badal bagi rafa' lah. Di badalul marfu'.
Lana jadi khabar dia. Bi raf'il hamam wa nasbihi. Wa qawli mar harfiyah ihtirazun an ma al-ismiyah. Ini ma mausulah tu, ismiyah. Fa innaha la tubtilu amalaha. Jadi aku kata ma harfiyah, aku nak jaga daripada ma al-mausulah. Ma al-ismiyah. Samalah ma ismiyah tu ma mausulah tu. Fa innaha, maka sesungguhnya ma al-ismiyah la tubtilu amalaha. Dia tidak membatalkan amal, dia tidak membatalkan amalan bagi adawat-adawat ni. Wa dzalika ka qaulihi ta'ala innama sana'u kaidu sahir. Innama sana'u kaidu sahir. Fama huna ismun bi makna alladhi. Ai innal ladzi sana'u kaidu sahir. Ismun bi makna alladhi wa huwa fi mawdi'i nasbin bi inna. Wa sana'u silah wal a'idu mahdzuf. Apa dia? Innama sana'uhu kaidu sahir. Jadi ma mausul ni kita kata dia nakkan pada silah dan juga id. Wa kaidu sahir al khabar. Wal makna innal ladzi sana'uhu kaidu sahir. Kainil maksurati mukhaffafatan. Kainil maksurati mukhaffafatan. Ni apa dia ni? Sini dia nak cakap apa? Laita tu kainil maksurah. Tengok balik matan belakang. Dia kata adawat tadi beramal illam taktarin bihinna ma al-harfiyah. Lepas tu dia bagi contoh. Illa laita. Kecuali laita. Fayajuzul amran. Maka boleh kedua-duanya. Boleh beramal dan boleh tidak beramal. Kainil maksurah mukhaffafatan. Seperti in yang maksurah, yakni inna tu. In, tapi yang mukhaffafatan. Hal keadaannya tidak bersyaddah. Seperti in. Kain al-maksurah. In, bukan an. Tapi tadi jadi inna kan? Sekarang ni tak jadi inna dah. Hal keadaan dia mukhaffafatan, ditakhfifkan daripada syaddah. Pun sama juga macam laita. Apa maksud sama macam laita? Boleh i'mal, boleh ihmal. Tengok sini, kain al-maksurah mukhaffafatan. Makna hadza ay makna hadzal kalam annahu kama yajuzul i'mal wal ihmal fi laitama kadzalika yajuzu fi innal maksurah in khuffifat. Dia kata seperti mana harus i'mal dan ihmal pada kalimah laitama, begitu jugalah harus, yakni harus i'mal dan harus ihmal fi inna al-maksurah idza khuffifat. In pada in al-maksurah idza khuffifat, apabila ditakhfifkan. Inna al-maksurah idza khuffifat jadi in. Ka qaulika in zaidun lamuntalikun. Yang ni dia tidak beramal, ihmal. Boleh juga wa in zaidan muntalikun. Boleh. Cuma kita sebut itu idza uhmilat, apabila diihmalkan in ni, inna ni al-maksurah ni, apabila diihmalkan wajaba dukhul al-lam al-muzahlaqah. Wajaba dukhul al-lam al-muzahlaqah fi jumlatiha. Semuanya ada 4.
Ada 4 lah semua. Inna sebut apa ni? Lakinna lo. Ya, kam inna yang ditakhfifkan. Idza khuffifat yajuzu i'maluha wa ihmaluha. Wal ihmalu arjah. Wal ihmalu arjah. Yang kedua ilakinna. Idza khuffifat la ta'mal. Apabila ditakhfifkan dia tidak beramal. Lakinna. Anna idza khuffifat yajibu i'maluha. Ka'anna pun sama. Idza khuffifat yajibu i'maluha. Kita baca sampai sini ya lagi. Ini kita akan masuk sebab dia ada sedikit perincian dia. Bawah dia. Ada perincian pada khobar dia. Ini pun ada perincian pada khobar dia. Khobar dia ada waktu kena ada keadaan ada fasil, perlu ada fasil, ada keadaan tidak ada fasil. Inna lakinna mudah. Inna idza khuffifat boleh ihmal, boleh ihmal. Tapi yang arjah ihmal. Dan bila kita ihmalkan dia, inna kita ihmalkan dia, maka wajib kita masukkan lam muzahlaqah pada jumlah dia. In Zaidun lamuntalikun. Jadi bila ada lam tu kita tahu dah. Kita tahu in tersebut adalah mukhaffafah minas saqilah. Lakinna idza khuffifat la ta'mal. Idza khuffifat la ta'mal. Anna idza khuffifat yajibu i'maluha. Ditakhfifkan pun wajib i'mal dia. Nanti ada syarat-syarat dah. Isim dia apa, khabar dia. Dan ka'anna pun sama, idza khuffifat yajibu i'maluha. Kita baca kain al-maksurah mukhaffafah. Baca harian sikit kan. In Zaidun lamuntalikun wa in Zaidan lamuntalikun wal arjahul ihmal. Aksulaita. Wal arjahu al-ihmal aksu laita. Jadi arjahnya ihmal, aks bagi laita. Laita arjahnya i'mal. Arjahnya i'mal sebab dia khusus dengan jumlah ismiyah. Qala ta'ala in kullu nafsin, ini pun nak sebut dah dulu, in kullu nafsin bukan lamma.
lama. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Kita bukan nak kat qiraat yang kita baca. Cuma yang apa ni, orang yang tabaah ni, orang yang tak apa ni, masalah Sayyidina Ahmad, yang tulis ni dia ambil riwayat yang kita baca, tapi sebenarnya musannif dia tak datangkan riwayat yang kita baca. Kalau riwayat kita baca in kat sini, in dengan mana ma, in kullu nafsin lamma, lamma dengan mana illa, ai ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz. Itu yang riwayat yang kita baca. Maksud sini in mukhaffafah minas sakilah. Lam di situ adalah lam muzahlaqah. Lam situ lam muzahlaqah. Ma zaidah. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Wa in kullun lama, sama juga. Bukan qiraat yang kita baca. Kalau qiraat kita baca wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Ini qiraat lain. Wa in kullul lama jami'un ladaina muhdharun. Ini contoh apa dia? Ihmal. Wa qala Allah Ta'ala wa in kullul lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Qara al-Haramiyan wa Abu Bakrin bit takhfif wal i'mal. Haramiyan itu disebut apa tahu? Anda tak ingat dah. Ada sebut tak? Yang dimasukkan dengan Haramiyan, Qari yang Makki. Ibnu Katsir dengan Nafi'. Ibnu Katsir dengan Nafi'. Wa Abu Bakar baca apa ni, Ibnu Katsir dengan Nafi', lepas tu Abu Bakar baca dengan bit takhfif wal ihmal. Baca dua-dua. Bukan baca dua-dua, baca dengan takhfif iaitu in, tapi dia i'malkan in tersebut. Kalau in kullan nafsin, bukan kullu nafsin. Fa amma lakin mukhaffafatan fatuhmal. Adapun lakin keadaan dia mukhaffafah daripada lakinna jadi lakin, maka fatuhmal, maknanya dia tak beramal. Wa dzalika li zawal ikhtisasiha bil jumlati ismiyah. Nampak? Kalau kita faham pasal masalah huruf tu, kita tahu dah apa dia sebut illah macam tu. Apa sebab dia ihmal? Maknanya wa dzalika ay sababu ihmaliha li zawal ikhtisasiha bil jumlati ismiyah. Asalnya dia khusus, dia khas dengan hadhihi kalimah khasah bil jumlah al-ismiyah. Lakin iktaranat biha ma. Dia berhubung dengan ma. Maka ma tersebut tu tubtilu amalaha. Lepas tu dia tak jadi dah khusus dengan apa ni, dengan jumlah ismiyah. Dia tak, bila tak khusus dengan jumlah ismiyah, ana sebut apa tadi? Al-huruf al-mushtarakah. Al-huruf mushtarakah pada asal dia tak beramal. Asal pada huruf mushtarakah tidak beramal. Qala Allah Ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Walakin kanu, selepas dia fi'il ke huruf? Walakin kanu fi'il. Maknanya dia tak khusus dengan isim lagi dah. Dia dah tidak khusus, yakni la takhtas lakin bil jumlah al-ismiyah, bal tadkhulu ala al-jumlah al-fi'liyah. Wa qala ta'ala lakinir rasikhun, ni contoh dia masuk pada isim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Fadakhalat ala al-jumlatain, ay al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Wa amma an fata'mal, wa yajibu fi ghairi darurah hadfu ismiha dhamir asy-sya'n wa takunu khabariha wa kaunu khabariha jumlatan mafsulatan in budi'at bi fi'lin mutasarrif ghairi du'a wa biqad aw tanfis aw nafyin aw law. Ini panjang pembicaraan dia, kita sambung nanti. Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.